أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sambung pelajaran kita pada pagi ini. Setelah kita belajar tentang semua jenis perkataan kita kenal, di mana isim, isim mabni, isim mu'rab, fi'il, mudhari', madhi dan amr dan juga haraf-haraf. Lepas itu kita kenal pula tentang frasa, mudhaf nilai, mausul sifat dan sifat-sifat. Itu merupakan bentuk-bentuk yang paling banyak dalam Al-Quran. Yang bentuk-bentuk frasa lain kita akan belajar as we go by. Dalam latihan amali tak banyak. Kadang-kadang aja dia keluar. Jadi yang apa yang telah kenal sebelum ini kita telah terangkan akan memberi kita keupayaan untuk memula memahami teks Quran sehingga 70-80% insya-Allah. Jadi kita teruskan dengan jumlah. Selepas kita kenal semua perkataan frasa dan kita kenal jumlah. Jumlah dalam bahasa Melayu ayat lah. Bahasa Inggeris sentence. Bentuk-bentuk sentence. Cuma dalam bahasa Al-Quran, ayat tu ialah ayat Al-Quran lah. Kalau ayat, kalau dalam Al-Quran kita nampak angka-angka tu semua tu ayat. Macam dia. Okey, yang ni. Okey, yang kalau ni, setiap ada angka kat ujung ni ayat. Satu ayat. Tapi kadang satu ayat macam ni ada dua jumlah. Ada dua jumlah. Ni dalika kita belajar fi hudan lil muttaqin. Itu ada dua jumlah. Dua sentence sebenarnya. Allazi yu'minuna bil ghaib. Apa tu satu. Wa yuqimuna solata. Dua. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tiga. Ada tiga jumlah. Jadi kita belajar ikut jumlah. Kalau kita nak mula terjemah, kita pisah-pisahkan ayat tu yang ada untuk dalam bentuk jumlah. Dan lepas tu untuk mudahkan kita terjemahlah, faham setiap ayat itu. Jadi kadang-kadang berapa ayat je satu jumlah. Dia biasanya satu ayat ada banyak jumlah. Ada banyak yang berangkai juga. Okey. Jadi kalau ada soalan silakan kalau nak tanya. Jadi boleh stop saya bila-bila ya. Baik. Baik. Okey. So jumlah iaitu beberapa susunan perkataan yang bermaksud lengkap dan tidak perlu ditanya lagi. Maksud bila kita cakap dalam, kalau dalam tu bukan cukup jumlah dalam. Kalau dalam rumah, tu okey, faham. Dalam rumah. Jadi kalau itu satu jumlah lah dalam fil baiti, adalah maksud benda yang tinggal siapa dalam rumah tu kan. Kalau kucing dalam rumah, jadi itu dah lengkap. Kita tak tanya lagi. Kita akan tunggu ayat berikutnya atau jumlah berikutnya. Itu maksud jumlah. Jadi kita ada dua jenis jumlah. Itu jumlah ismiyah atau jumlah isim, nominal sentence. Jadi perkara utama ialah isim atau ayat dimulakan dengan isim. Okey, jadi itu isim. Dia tak ada fi'il dalam tu lah. Kalau tak ada fi'il dalam tu, dia jumlah ismiyah. Kalau satu lagi jumlah fi'liyah, verbal sentence. Maksud dalam jumlah itu terdapat fi'il. Maka itu dipanggil jumlah fi'liyah. Jadi apakah kita perlu kenal pada setiap jenis jumlah untuk memudahkan kita memahami konten atau apa yang nak disampaikan oleh jumlah tersebut, sentence tersebut. Okey, kita teruskan. Jadi bila kita jumpa jumlah ismiyah,
dalam bahasa mana jumlah ismiah kita ada subjek dan predikat. Di dalam bahasa Arab mubtada dan khabar. Kadang saya tak berapa suka nak guna istilah-istilah agak banyak sangat, nanti banyak nak istilah nak ingat. Just faham the concept. Subjek dan predikat. There's always a subjek dalam satu ayat, ada predikat kan. Kucing itu dalam rumah. Jadi kucing jadi subjek. Dalam rumah menjadi khabar, jadi predikat. Itu panggil. Jadi kedua-dua bahagian khabar dan mubtada, mubtada dan khabar, subjek dan predikat dalam keadaan rafa'. Makna isim dia semua dalam bentuk nahwunya rafa'. Maksud kalau dia singular dengan dhammah, singular dengan dhammatani, dhammah. Kalau dia ada alif lam, dhammah lah. Kalau tak ada dhammatani, ni dhammah maksud. Dan kalau plural dengan waw nun. Kecuali dipengaruhi dengan ejen pengaruh haraf atau fi'il berangkai. Ini kita kalau kecuali tak, kalau ada fi'il berangkai, jumlah fi'il lah. Kalau ada haraf akan memberi pengaruh ataupun merubah baris kepada isim mu'rab tersebut. Kita tengok contohnya. Okey. Contoh satu, kita ada al-madrasatu jamilatun. Jadi dia masuk ni. Kalau terjemahan dia, madrasah itu cantik. Jadi ada dua bahagian. Al-madrasatu jamilatun. Ada soalan? Ni skrin saya nampak still tak ada, screen tak share. still kat Al-Quran tadi. Okey. Jap, tu kadang lupa. Okey. Okey, nampak dah? Okey dah. Okey. Tadi yang ini. Ya. Okey, tadi mubtada dan khabar. Apa tu jumlah ismiah? Perkara utama ialah isim. Semuanya isim dan fi'lah ada fi'il dalam jumlah atau ayat tersebut. Jadi bila dia mubtada atau khabar atau subjek mubtada, khabar predikat. Jadi dan semua isim dalam jumlah ismiah asalnya ialah rafa', bermaksud hujungnya ialah dhammataini atau dhammah. Dia ada alif lam, dia dhammah sajalah, tak ada alif lam, dia dhammataini. Jadi dia di dalam keadaan rafa'. Di al-madrasatu jamilatun. Jadi al-madrasatu dalam keadaan rafa' dan jamilatun dalam keadaan rafa'. Jadi madrasah itu, sekolah itu cantik. Jadi bezanya bahasa Arab dengan bahasa Inggeris ialah dia tak ada is atau tak ada verb to be. Kalau terjemah pada bahasa Inggeris, the school is beautiful. Kan, dia tak ada is atau was, itu tak ada. Jadi kalau kita boleh masukkan is dengan was, kalau kita terjemah dalam bahasa Inggeris, maka sebelum is itu adalah subjek dan selepas is itu predikat. Kalau kata Melayu, sekolah itu cantik kan. Jadi Melayu pun tak ada is atau was. Atau kan sekolah itu adalah cantik, selalu kita kena adalah. Tapi tak payah ada adalah kan. Jadi itu. Subjek dan predikat. Okey. Jadi contoh kedua kita ada dua jumlah ni, satu jumlah juga. Madrasatu Zaidin jamilatun. Jadi Madrasatu Zaidin dalam mudhaf ilaih. Jadi Zaidin walaupun dalam bahagian subjek, tetap dia majrur kerana dia mudhafun ilaih. Madrasatu Zaidin. Madrasah Zaid cantik. Sekolah Zaid cantik. Okey, itu maksudnya. Ini ada kesan kepada daripada mudhaf ilaih. Contoh ketiga kita ada Madrasatu Zaidin jamilatun wa kabiratun. Pun sama juga konsep dia. Di sini sebab dia mudhaf ilaih, Zaidin dia majrur dan predikat dia semua dalam bentuk rafa'. Jamilatun kabiratun. Contoh keempat kita ada
wal fitnatu asyaddu minal qatli. Jadi bahagian subjek dia rafa wal fitnatu asyaddu minal qatli, lebih dahsyat, lebih dahsyat daripada pembunuhan. Jadi al-qatli dalam keadaan majrur kerana sebelum dia ada haraf ja. Jadi haraf ataupun dalam bentuk mudhaf ilaih akan menyebabkan isim sama dalam pada keadaan dalam pada bahagian subjek atau bahagian predikat akan berubah barisnya kepada majrur. Okey, ada soalan? Jadi konsepnya senang, asal default kepada isim adalah marfu dengan dhammah atau dhammatan. Kecuali ada pengaruh lain seperti mudhaf ilaih, haraf atau menjadi objek kepada perbuatan, dia akan tukar. Itu. Dan satu perkara saya ingin jelaskan di sini, Madrasatul Zaidin, apa bezanya Al-Madrasatu dengan Madrasatul Zaidin ni maknanya sekolah Zaid. Tapi dua-dua adalah makrifah. Dua-dua adalah isim yang dikenali. Maksudnya Al-Madrasatu sekolah itu, sebab itu dia tak ada tanwin. Yang kali satu saja. Sama dengan Madrasatu Zaidin di makrifah, sekolah Zaid yang dikenali kan. Jadi sebab tu Madrasatu ini tak ada dhammatan, walaupun dia tak ada alif lam. Itu maksud dia mudhaf ilaih menjadikan isim tersebut makrifah. Maksud yang dikenali seperti mana isim yang dimulai dengan alif lam. Okey, faham? Ada soalan? Tak ada. Okey, terus kita bincang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, dalam jumlah tersebut ada fi'il. Sama ada fi'il mudhari', fi'il madhi ataupun fi'il amr. Bila ada salah satu fi'il itu dipanggil jumlah fi'liyah. Jadi bila kita nampak itu jumlah itu ialah jumlah fi'liyah, kita cari apa dia, mesti ada fa'il. Setiap pelaku, setiap perbuatan mesti ada pelaku. Fa'il dipanggil, pelaku. Sama dalam subjek lah. Dalam bahasa Nahwu bagi subjek. Subject of the verb. Jadi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Dan biasanya ada objek. Maksudnya mangsa pada perbuatan itu. Dipanggil maf'ulun bi, yang diperlakukan dengannya. Maf'ulun bi, terjemahan literal dia, yang diperlakukan dengannya. Jadi tetapi tidak semua perbuatan verb ada objek. Semua verb mesti ada pelaku, mesti ada subjek. Tidak semua verb ada objek. Seperti kalau saya tidur, saya duduk, tak ada objek. Kan? Saya berjalan, tak ada objek. Kalau saya makan ikan, saya tendang bola, itu ada objek. Jadi untuk verb-verb yang transitif, dia ada objek. Yang intransitif yang tak ada objek, tak ada objek lah. Jadi kalau dalam bahasa Arab, muta'addi, dia maksud yang muta'addi yang ada objek. Yang ada objek itu. Okey, jadi itu. Jadi kita kena ingat setiap jumlah fi'liyah, setiap fi'il mesti ada pelaku, subjek dan kadang-kala dia atau biasanya lah ada objek, iaitu maf'ulun bi. Apakah bentuk fa'il dan maf'ulun bi kita nak kenal dalam ayat? Kita tengok sini. Okey. Kita ada contoh jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab. Dunia verb datang dulu. Kalau bahasa Jepun, verb dia kemudian kan. Verb dia last sekali dalam bentuk. Sama dengan bahasa Turki. Bahasa Jepun dengan bahasa Turki sama dia punya struktur ayat. Di bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, verb dia tengah-tengah. The cat chase the mouse. Jadi ataupun kalau bahasa Melayu, kucing kejar tikus. Jadi verb dia tengah-tengah. Tapi bahasa Arab, verb dia di depan. Dia kata daraba Zaidun amran. Okey, jadi bila verb di depan daraba, ini fi'il madhi.
Jadi kita ada Zaidun dalam keadaan rafa', Amran dalam keadaan mansub dengan fathataini. Jadi siapakah pelaku? Pelaku dikenali dengan isim dalam keadaan rafa'. Dan jadi yang melakukan daraba ialah Zaidun. Zaid telah pukul. Telah pukul. Amran dalam keadaan mansub, jadi dia adalah objek. Dia mangsa pada perbuatan. Jadi terjemahan dia, telah pukul Zaid akan Amran. Ini terjemahan klasik lah. Kan? Jangan buku-buku kitab kuning. Tapi kita kalau bahasa moden, kita kena sebut fa'il dulu lah. Zaid telah pukul Amran. Zaid telah pukul Amran. Itu. Contoh kedua, Zaidun daraba Amran. Okey. Kadang-kadang bentuk jumlah tu dia punya fa'il datang dulu. Jadi fa'il datang dulu, sebenarnya kalau gini kita kena baca ni ada dua jumlah. Dia mula dengan jumlah ismiyah, kan? Dan khabar ni dalam bentuk jumlah fi'liyah. Boleh berangkai, maksudnya dia mula dengan isim tetapi diikuti dengan jumlah fi'liyah. Jadi kerana Zaidun tetap menjadi dia punya fa'il, Zaidun, daraba Amran. Dia telah pukul Amran. Jadi bezanya contoh pertama, contoh kedua, di sini daraba ini isim datang dulu dan fa'il dia itu subjek Zaidun datang kemudian. Daraba ni dipanggil dia tak ada dhamir dalam tu. Dia kosong, tak ada, dia tak jemah. Kalau kita biasa daraba dia telah pukul kan. Kita tak jemah dia telah pukul, Zaid telah pukul Amran. Jadi kita masuk dia kosong. Jadi bila ada fa'il dia muncul selepas tu kita tak terjemah lagi ada huwa dalam ni. Dalam daraba di sini. Jadi kita terjemah Zaidun telah pukul Amran. Tetapi contoh dua, kita ada daraba dan selepas daraba tu tak ada isim yang keadaan rafa'. Jadi kita perlu kita boleh taruh huwa dalam tu. Dia telah pukul Amran. Jadi Zaid, dia telah pukul Amran. Jadi setiap fi'il mesti ada dhamir atau pelakulah dhamir di dalamnya atau diikuti isim dalam keadaan rafa' yang menjadi fa'il. Itu masuk dia tadi. Setiap fi'il mesti ada dhamir dalamnya. Dalam dhamir kecuali kalau ada isim dan keadaan rafa' yang muncul selepasnya, maka dia jadi fa'il. Jadi terjemahan dia tak perlu double lah sini. Dia contoh satu. Ada soalan? Tidak. Okey. Kalau selalu orang kena yang sini dhamir dia, pelaku dia mustatir, tersembunyi dalam PL itu. Kalau di sini fa'il dia, subjek telah muncul. Dah keluar. Jadi yang fi'il dia tak disebut. Maksud dia kosong. Tak ada dhamir dalam contoh pertama. Dalam contoh kedua ada fa'il. Okey. Right. Sekarang kita tengok jumlah perubahan isim dalam keadaan rafa', nasab dan ja'. Bagaimana ia diwakili dalam Al-Quran. Dalam bahasa Arab lah. Dalam keadaan rafa' kita ada maskulin, kita ada feminin. Single, dual dan plural. Feminin pun single, dual dan plural. Plural sound plural lah maksudnya dalam keadaan jamak muannas, jamak salim. Jamak salim. Jamak salim. Jadi kalau rafa' kita ada fa'ilun. Ini isim ya, fa'ilun. Dalam keadaan ada dual, fa'ilani. Tambah alif nun. Kalau plural, fa'iluna. Tambah waw nun. Jadi asalnya kalau kita just ingat yang singular, senang. Fa'ilun. Jadi katibun. Harijun.
Ingat? Sami'un. Ini fa'ilun. Jadi dengan dhammah ini bila dia dual tambah alif nun. Kalau dia plural tambah waw nun. Jadi yang dual ni tak ingat pun tak apa. Kita selalu ingat singular cukup dan kita boleh tambah. Yang dual tambahan, plural pun tambahan. Ini kalau rafa'. Kalau dia nasab, dia dengan fathah ini. Fa'ilan. Kalau lan tu tambah alif. Tambah alif. Fa'ilan dia bukan tambah tanwin fathah ini, dia tambah alif. Fa'ilan. Okey. Dan kalau plural, alif nun jadi ya nun. Fa'alaini. Tapi alaini lah. Tapi kalau plural fa'ilina, waw diganti dengan ya. Fa'ilaini, fa'ilina, fa'ilina. Itu ya nun. Kalau dia jam, maksudnya depan dia ada haraf ataupun dia kadang mudhaf, dalam mudhaf nilai jadi fa'ilin dengan kasrata ini. Jadi untuk dual fa'ilaini, plural fa'ilina. Jadi kalau kita perhatikan keadaan nasab dan jar untuk dual dan plural adalah sama. Fa'ilaini, fa'ilaini, fa'ilina, fa'ilina. Cuma dalam keadaan rafa' plural berbeza waw nun. Di dalam keadaan single nasab dan jar beza. Fa'ilan, fa'ilin. Plural dia sama. Sama plural. Jadi sama juga dalam untuk feminine dia selalu dengan ta marbuta fa'ilatun. Fa'ilatun. Dual tambah alif nun sama macam ni. Dari alif nun fa'ilatani. Dan plural fa'ilat alif ta maftuhah. Fa'ilat. Kalau nasab fa'ilatan, fa'ilataini tambah ya nun sama. Fa'ilaini, fa'ilataini, fa'ilatin. Kalau ja fa'ilatin, fa'ilataini, fa'ilatin. Sama juga keadaan nasab dan ja untuk feminin, untuk plural dan dual adalah sama. Dan perhatikan untuk plural feminin dalam keadaan nasab pun dalam keadaan fa'ilatin dengan kasrataini. Dia bukan fathataini. Dia fa'ilatin, fa'ilatin. Kita belajar sebelum ni kan. Jamak muannas salim dia tak boleh terima baris fathah pada ta dia. Jadi dia akan terima kasrataini juga. Jadi sama. Fa'ilatin, fa'ilatin. Okey, ada soalan. Itu bentuk untuk isim. Bagaimana bentuk rafa', nasab dan jar ditulis atau digambarkan atau diwakili dalam Al-Quran. Ada soalan, Qadri? Pendek. Okey. Baik. Baik. Sila. Okey, ini dalam bentuk untuk fi'il mudhari' pula. Sebab yang fi'il madi dengan fi'il amr dia mabni, tak berubah. Fi'il mudhari' yang berubah dalam bentuk rafa', nasab dan jazam. Ingat, untuk fi'il tak ada jar. Fi'il jazam. Rafa' dan nasab dia ada juga. Okey, jadi saya tunjuk ni hanya untuk masculine. Sebab untuk feminin tak banyak dan bila kita kenal yang masculine, insya-Allah kita boleh decipher atau kita boleh kenal yang feminin. Okey? Jadi untuk masculine sebab paling banyak dalam kitab pun yang masculine lah. Untuk orang ketiga, orang pertama, orang ketiga. Orang ketiga. Ya, jadi masculine
Jadi kita ada yaf'alu, dia sedang atau akan melakukan, yaf'alu rafa. Okey. Dual yaf'alani. Alif nun tabah. Plural yaf'aluna. Jadi nampak tak apa kita ingat tak apa maksud mudhari'? Apa makna mudhari'? Mudhari' ialah yang menyerupai. Dia punya makna literal mudhari' itu yang menyerupai. Jadi fi'il mudhari' ialah fi'il yang menyerupai seperti isim. Kerana dia berubah barisnya macam isim juga. Kalau dia rafa' dia dengan dhamma. Plural dual alif nun. Kalau plural waw nun. Okey, itu untuk rafa'. Kalau untuk nasab, yaf'ala sama dengan fathah. Dual nun hilang, yaf'ala. Kalau plural yaf'alu, nun dia tinggal alif. Untuk nasab. Kalau jazam, dengan sukun, yaf'al. Jazam, yaf'al. Dual, yaf'ala, plural, yaf'alu. Sama aja. Jadi sama juga untuk keadaan nasab dan jazam, untuk dual dan plural, untuk fi'il mudhari' bentuknya sama. Itu yaf'ala, yaf'ala, yaf'alu, yaf'alu. Baik untuk nasab atau jazam. Dan feminine plural mabni. Saya tak bincang benda mabni. Taf'alna, mereka, kamu perempuan akan atau sedang melakukan, dan yaf'alna, mereka perempuan sedang atau melakukan, dia adalah mabni, tidak berubah. Okey, jadi itu bentuk-bentuknya. Ni mungkin nak ingat terlalu banyak sekarang ni. Jadi bila kita buat latihan amali, kita akan biasakan, dan insya-Allah dan itu akan makin lama makin mudah untuk diikuti. Ada soalan? Tak ada. Tak ada, okey. Hmm. Dah. Atif kata dia boleh habis tapi tak faham. Okey, alright. Ini contoh-contoh dia. Lan. Ini contoh dengan nasab dengan haraf lan. Lan ialah haraf nasab. Lan bermaksud tidak sekali-sekali. Lan. Jadi bila kita ada fi'il mudhari' yaf'alu tambah lan, jadi lan yaf'ala. Bila kita ada yaf'alani dual tambah lan yaf'ala nun drop, nun hazaf. Okey, kalau ada yaf'aluna tambah lan yaf'alu, nun diganti dengan alif. Bila taf'alu tambah lan taf'ala. Taf'alani tambah lan taf'ala. Kalau plural feminine, yaf'alna tambah lan sama tak berubah. Lan yaf'alna mabni. Okey, itu maksud bagaimana fi'il mudhari' berubah bila ada haraf nasab di depannya. Okey? Baik. Okey, sekarang kita berlatih. Kita berlatih, saya nak besarkan sikit. Okey. Okey, nampak senang. Okey, kita buat rangkaian kedua dulu. Al-hajju ashhurun ma'lumatun faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Okey. Jadi kita tengok, kalau nak terjemah ni satu ayat lah. Tapi tak satu ayat pun. Saya ambil separuh dari ayat ni. Ayat ni panjang lagi. Ni untuk terbincang tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'lah. Kita tengok, bila kita tengok ayat tu ada tanda wakaf. Sini jim kan. Bermaksud yang ini satu jumlah yang lengkap.
Sebab dia boleh wakaf situ. Jadi kita ada al-hajju, isim ma'rifah dalam keadaan rafa. Ashhurun, isim tapi dalam keadaan jamak taksir. Daripada syahrun, bulan, ashhurun, plural, bulan-bulan. Maklumatun. Maklumatun ialah isim maf'ul. Huruf akar, ain, lam, mim. Maklumatun, jadi isim maf'ul. Ilmu, maklumat. Maklumat, dimaklumi. Dimaklumi. Maklumat, bahasa maklumah, dimaklumi. Dia isim maf'ul, dimaklumi. Okey, maklumatun dalam isim dan keadaan jamak muannas salim dengan tambah putar rafa' juga. Kenapa dia jamak muannas salim? Kerana ashhurun ialah jamak taksir. Dia tak ikut format jamak taksir. Jadi bila isim jamak taksir dikira sebagai feminine plural. Feminine plural, tapi dia akan pakai hiya juga. Ashhurun. Feminine. Jadi kalau tengok ashhurun maklumatun, apa bentuk dia ni? Ashhurun maklumatun, berlagu kan? Ashhurun maklumatun. Jadi ini bulan-bulan maklumatun dimaklumi. Okey, jadi kita ada 3 perkataan. Tak ada fi'il dalam tu. Ini dia jumlah ismiyah. Bila jumlah ismiyah, kita kena pisahkan di mana subjek, mana predikat. Dan ini senanglah, selalu perkataan awal subjeklah al-hajju. Al-hajju ialah ibadah haji. Nama khas, al-hajju, ibadah haji. Ibadah haji, bulan-bulan diketahui. Bulan-bulan dimaklum. Jadi subjek dia dalam keadaan rafa, al-hajju. Predikat dia dalam bentuk mausul sifah, asyhurun maklumatun, bulan-bulan diketahui. Pada bahasa Inggeris, the Hajj are known months. Are known months. The Hajj, the whole ibadah. Jadi ini klasik jumlah ismiyah. Okey? Ada soalan? Tak. Okey, terus kita pergi faman farada fihinnal hajj. Sama juga kita ada fa, huruf fa. Fa dalam bahasa Arab masuk maka. Kalau dalam bahasa Melayu pun lepas maka ada ayat lain kan. Sebelum tu ada ayat lain. Jadi lepas maka tu kesan daripada ayat pertama tu. Jadi kita anggap yang jumlah yang sini, yang seterusnya ialah daripada faman sampai al-hajj. Okay. Jadi faman farada fihinnal hajj. Maka fala, okey. Jadi fa, maka. Man, siapa yang. Ini isim lah. Faman, siapa yang. Farada. Farada ialah fi'il madhi. Farada. Maksud dia telah fardukan. Fihinna, di dalamnya. Hinna, dalamnya. Hinna plural. Feminin. Hinna. Jadi hinna ini kembali kepada asyurun. Asyurun pun hinna kan untuk feminin plural. Di asyurun feminin plural. Jadi maka barang siapa telah fardukan pada bulan-bulan yang diketahui tersebut tu, al-hajjah. Al-hajjah tengok dalam keadaan nasab. Bermaksud dia jadi maf'ulun bi kepada fi'il. Fi'il dia adalah saya tukar warna kejap. Ini nampak. Okey, al-hajj ialah maf'ulun bi kepada faman. Jadi bentuk ayat ni jumlah maaf silap. Bukan faman, Farada kan? farada.
Ah, kat Farodo. Eh. Okey, faham. Ah, okey. Jadi farada adalah fi'il. Jadi selepas dia tak ada isim dan rafa. Tak ada isim. Dia dah habis ini dia hajar nasab fihinna adalah haraf jar fi hinna. Jadi dia punya objek dia lah. Jadi farada ni jadi kita terjemah ada huwa sini. Huwa, farada huwa. Huwa dia di mana huwa kembali kepada man. Man tu siapa? Dia lah. Kan? Jadi dia punya subjek dia lah huwa. Haja nasab jadi objek. Jadi objek pada farada. Fihinna dipanggil ni muta'alikon. Muta'alikon maksud yang berkaitan. Maksud dia satu ungkapan yang berkaitan dengan farada itu. Perbuatan. Jadi kita boleh kata terjemah. Maka barang siapa dia telah fardukan dirinya ibadah haji di dalam bulan-bulan tersebut. Kita faham itu. Ya? Okey. Jadi fihinna ni kadang-kadang di ujung, kadang-kadang tengah. Tapi itu sebagaimana Allah give fokus lah. Dan ini fokus pada bulan-bulan yang dimaklum. Okey, boleh faham ada soalan? Okey, jadi itu jumlah kedua. Jumlah ketiga, biar saya clearkan ni jadi kita fokus yang ketiga saja. Okey. Jumlah ketiga, fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Ada wa. Fala jadi wa tu sambung. Dan. Jadi boleh satu jumlah lah dia sambung. Fil hajj. Fil hajj sama juga semua. Jadi fala rafasa, cuma rafasa ni nampak macam fi'il madhi. Buat tiga huruf tapi lepas tu fusuqa, ni bukan fi'il lah. Fusuqa ni bentuk isim. Kalau madhi, kalau fi'il selalu dia ada tiga huruf saja. Sama dengan jidala ada 4. Jadi sebenarnya rafasa ni adalah isim semuanya. Semua ni adalah isim. Cuma kenapa dia fathah? Tak ada tanwin, tak ada alif lam tapi tak ada tanwin. Ni sebab la ni lahas. La ni dia panggil la nafi bil jins. La nafi bil jins, isim selepasnya dia mabni atas fathah. Maksud dia tulis dengan satu baris saja, fathah saja. Tak ada fathatain atau tak ada. Jadi dia macam kita kalau kita syahadat la ilaha illallah, la ilaha. Jadi la tu la nafi bil jins yang menafikan semua jenis dia. Tiada sebarang Tuhan kecuali Allah. Kalau cakap la ilahun betul, la ilahun, tiada Tuhan. Tapi kalau la ilaha, tiada sebarang Tuhan. Seperti macam la haula wala quwata illa billah, kan? Tiada sebarang daya dan tiada sebarang kekuatan. Kalau cakap la haulun wala quwatun, betul dari segi nahu. Tiada daya dan tiada kekuatan. Tapi ketika la haula wala quwata dengan fathah, tiada sebarang daya, tiada sebarang kekuatan. Sama macam ni. Fala rafasa, tiada sebarang kebahagiaan ataupun cakap-cakap kotor kebahagiaan. Wala fusuqa, tiada sebarang kefasikan. Wala jidala, tiada sebarang pertengkaran. Di masa kalau kita dah ihram, dalam haji, dalam umrah ke haji, tak ada. Tak boleh lah.
kata-kata kotor, keberahian ataupun fusuk, benda fasik, termasuk isap rokok pada saya lah. Dalam ihram isap rokok. Kadang-kadang orang tak faham dia isap rokok dia. Jidala tiada pertengkaran. Fil hajj, dalam ibadah haji. Jadi itu. Ini wala ni dalam jumlah ismiyah lah. Dia tak ada verb kan. Cuma dia dalam bentuk khas. Okey. Sebab saya nak masukkan jumlah atas tapi ini terikut. Tak boleh potong-potong. Jadi fil hajj. Okey, jadi kita tengok, kita perhatikan sini. Haji ada 3 bentuk situ kan. Kita ada al-hajjah dalam keadaan nasab. Nasab. Al-hajju dalam keadaan rafa' dan al-hajji dalam keadaan majrur. Okey, jadi keadaan dia sini al-hajju rafa' sebab al-hajju ni subjek. Ibadah haji adalah. Dalam yang kedua al-hajjah mansub. Ini dia jadi objek maf'ulun bi kepada perbuatan fardhu. Okey. Dan al-hajji di sini dalam keadaan majrur kerana ia adalah objek ataupun sebelumnya ada haraf jar. Itu bagaimana salah satu perkataan itu digambarkan kerana peranan dia dalam ayat. Al-hajju sebagai subjek, al-hajjah sebagai objek atau maf'ulun bi, dan al-hajji sebagai bergandengan dengan haraf jar majrur. Okey? Ada soalan? Tak ada, saya teruskan. Mana dia? Saya nak, sekejap, okey. Saya buat recording baru sebab 40 minit.